paku dulang, paku serpih. Jangan anda berlebih-lebih. Terima kasih pengerusi majlis. Salam muhibah saya ucapkan kepada hadirin sekalian, pihak pencadang yang saya hormati, warga panel penilai yang saya segani. Sebelum saya memulakan hujah saya, izinkan saya dahulu membidas kata-kata pihak pencadang. Yang pertama, mereka mengatakan bahawa influx pendatang asing merupakan satu ancaman kepada penduduk setempat kerana ia mengganggu periuk nasib mereka. Di sini saya ingin menekankan bahawa dengan adanya influx pendatang asing ini terdapat satu ia mendorong kepada satu anjakan kepada jenis pekerjaan yang ada di sebuah negara itu. Makanya pekerja asing akan mengambil pekerjaan yang memerlukan kemahiran yang lebih rendah, manakala penduduk tempatan akan mengambil pekerjaan yang lebih tinggi. Maka di sini ia akan menyumbang kepada ekonomi negara, lantas mendorong kepada pembangunan negara, dan ia tidak menjejas keselamatan negara. Yang kedua, influx pendatang asing mencetuskan ketidakselesaan dan konflik antara pendatang asing dan penduduk tempatan. Lantas ini yang dikatakan xenofobia. Ingin saya tekankan bahawa timbulnya rasa ketidakselesaan dan konflik antara antara kedua-dua belah pihak berpunca dari penduduk tempatan itu sendiri kerana sikap tidak mahu menerima dan tidak memahami adat dan budaya yang dibawa oleh pendatang asing itu sendiri. Maka lantasnya silakan tuan. Jikalau rakyat negara tersebut rakyat tersebut memberi reaksi tersebut, maka sudah tentu ada penyebab bagi mereka mengeluarkan reaksi tersebut. Terima kasih tuan. Di sini saya ingin tekankan bahawa bahawa penduduk tempatan tidak mahu menerima dan mereka tidak faham akan adat dan budaya yang dibawa oleh pendatang asing. Maka apakah jawapan bagi bagi masalah ini? Jawapannya ialah kita harus menerima adat dan budaya mereka, dan kita harus mengizinkan pihak pemerintah untuk mengadakan influx pendatang asing, lantas menghilangkan segala konflik dan ketidakselesaan antara kedua-dua belah pihak. Yang ketiga, mereka mengatakan bahawa dengan kota yang begitu bebas, syarikat-syarikat di sesebuah negara boleh mengambil 100% pekerja asing. Di sini seperti yang anda telah katakan, bahawa pihak pencadang anda mengatakan bahawa mereka boleh mengambil pekerja asing. Di sini ia merupakan suatu pilihan di mana syarikat-syarikat boleh mengambil pekerja asing maupun penduduk setempat. Maka di sini bukanlah salah influx pendatang asing itu mencuri ataupun merampas hak penduduk tempatan bekerja di negara mereka sendiri, kerana syarikat itulah yang memilih sama ada dia mahu mengambil saya yang datang dari Singapura bekerja di negara seperti Australia, ataupun anda yang tinggal sendiri di Australia. Adakah anda faham? Sudah tentu tidak, wahai pihak pencadang. Lantas selesailah sudah sesi pembidasan. Izinkan saya mengutarakan hujah saya. Penyanggah pertama dan kedua dari pihak kami telah menjelaskan bagaimana influx pendatang asing tidak menjejas keselamatan negara dari 3 aspek, iaitu sosial, ekonomi dan politik. Maka sekarang bangkitlah saya untuk menjelaskan bagaimana influx pendatang asing tidak menjejas keselamatan negara dari aspek ketenteraan, yang akan saya bahagikan kepada 2 kata kunci utama, iaitu askar dan prasarana ketenteraan. Hadirin, negara-negara di dunia sekarang telah dilanda arus globalisasi, dan pembangunan negara-negara ini sudah meningkat dengan ketara. Maka di sini influx pendatang asing menyumbang kepada kemajuan dan pembangunan negara tersebut. Bagaimana? Sebagai contoh, di Singapura terdapat pendatang asing yang boleh kita klasifikasikan kepada 2, iaitu penduduk tetap dan penduduk yang tidak tetap. Maksudnya mereka tidak ataupun dalam bahasa Inggeris iaitu non-permanent resident. Maka di sini penduduk asing yang tidak tetap, mereka tidak mempunyai akses kepada sistem rangkaian tentera negara tersebut, kerana undang-undang ketat yang dikuasakan oleh negara itu sendiri. Contoh lain seperti di Amerika Syarikat, seorang lieutenant masyhur
Seorang lieutenant yang masyhur yang bernama Margaret Stock berkata bahawa mereka memerlukan influence pendatang asing kerana ia menyumbang kepada pembangunan negara dari berbagai aspek, iaitu mereka menyumbang menjadi penterjemah, pakar-pakar budaya dan sebagainya. Maka di sini ia membantu membangunkan negara tersebut, membangunkan dari aspek ketenteraan. Lantas mereka tidak, di sini kita tidak lihat bahawa mereka menjejas keselamatan negara tersebut. Yang kedua, prasarana ketenteraan. Di sini ingin saya ajukan satu soalan kepada anda. Siapa yang membina bangunan-bangunan di sini? Adakah saya? Adakah anda? Ataupun anda semua? Sudah tentu tidak. Ini kerana influx pendatang asing yang menyumbang kepada pembangunan infrastruktur yang ada di sebuah negara itu. Makanya mereka di sini juga membantu membangunkan kem-kem ataupun tempat-tempat untuk tempat-tempat latihan bagi askar-askar negara tersebut. Lantas di sini askar-askar negara tersebut dapat memfokuskan tenaga mereka untuk perkara-perkara yang lebih penting, iaitu seperti perancangan dan sebagainya. Maka di sini Mauduk pada hari ini tidak dapat berdiri kerana influence pendatang asing tidak menjejas keselamatan negara dari 4 aspek utama, iaitu sosial, ekonomi, politik dan ketenteraan. Mohon untuk terus menyanggah. Sekian.